Dah ada lah. Apa malai malah nepat dia pun. Luar tak hingga demai. Demai pun nyonyok ri. Sari badai lah. Tak hingga lagi, mak. Dah. Kau jalan lagi berak hingga lagi. Hanya mak ada apa nak ya? Tak tahu Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla billahi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad daraini amin. Tengok baca mulai dengar tak dengar dia motor. Faslun. Situ tak? Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Maka telinga ni mengandungi akan dia oleh sifat pendengar. Sifat pendengar ada di telinga. Dan telinga ni lebih baik daripada pelihat. Lebih baik pada mata lihat. Sebab tu orang kata, mung tak dengar kerana aku duk royak. Dia tak kata mung duk tengok tak. Kamu tak dengar ko aku duk bagi tahu. Tu. Jadi kalimah dengar ni kalau tak dengar tu tak salah. Kalau dengar, tu. Ketahui olehmu, mereka yang menghendaki akan kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, mereka yang menghendaki akan kemenangan dan beruntung dunia dan akhirat, bahawasanya telinga itu menjadikan dia akan telinga itu oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Allah Ta'ala menjadikan telinga tu untuk kita. Pasal apa? Kerana apakah Allah Ta'ala menjadikan bagi kita? Kerana beberapa faedah, beberapa kegunaan. Kerana beberapa faedah, beberapa kegunaan dan banyak kegunaan yang bangsa dunia. Boleh kita buat meniaga, boleh kita buat berjalan-jalan, boleh buat game situ, game kat sini, boleh dengar apa saja di atas dunia ni. Tu. Itu faedah yang bangsa dunia, faedah kegunaan yang bangsa dunia. Satu. Dan beberapa faedah dan banyak faedah kegunaan yang bangsa akhirat. Dengar juga. Maka kita kena mesti tahu Allah Ta'ala ada telinga ni untuk apa.
Untuk apa telinga yang jadi? Tu, maka mesti kita tahu. Maka apakah faedah dunia? Faedah telinga bahasa dunia? Berkatanya, maka setengah daripada segala faedahnya faedah telinga yang bangsa dunia, faedah kegunaan telinga yang bangsa dunia, bersedap-sedap dengan yang didengar, untuk bersedap-sedap, bersedap-sedap, berlazat-lazat dengan yang didengar, dengan perkara yang didengar. Berasa suka hati apabila telinga kita dengar perkara yang sedap-sedap. Itu bahasa dunia. Dan menyampaikan ia ya telinga, dan menyampaikan ia ya telinga ini kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar. Apa sahaja perkara dia dengar, sedap dengan telinga dia. Mata kita dah lihat, tapi telinga tak dengar. Ini satu masalah tak sedap. Tapi apabila lah mata kita dengar, mata tak lihat, sedap benda tu. Macam kita dengar muzik, dengar lagu, dengar anasyid, telinga kita tu sedap. Tapi mata tak lihat, tak apa. Tapi telinga ni dengar anasyid, tu kita rasa suka hati dengar kat dia. Tu dengar yang bahasa dunia, yang bersedak-sedak dengan yang didengar, dengan perkara yang didengar, dan menyampaikan ia telinga kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar. Apa saja yang telinga kita dapat dengar, kita dapat fahamkan dengan apa saja yang kita dengar. Tu bagi tertentu lah, bukan semua tu. Kadang-kadang kita belajar ni, belajar baca gitu gini, dan orang baca bagi kita dengar, kadang-kadang tak faham pun ada. Seperti puak kamu baca ta'lim petang-petang dah, tak tahu kata menamu. Tu baca ta'lim tu, orang nak baca ta'lim kena muzakamu, ambil tolaah dulu, tengok dulu, sudah buat rak-rek lah pergi baca situ. Tak erti juga, cuba tanya tengok. Cuba kita tahu, cuba kita tilik tengok. Apabila kamu sudah baca, maka tanya ramai-ramai, adakah faham? No, aku tak faham. Dah, mu sendiri membaca faham ke tak? Tak juga ni. Pasal apa? Pasalnya kamu tak ada mutolaah dulu, kamu pergi baca selalu. Ya, kamu tolaah dulu, tengok dulu, baca dapat faham apa macam mana. Tengok gak orang lemah air. Baca sepuluh orang lemah. Orang tak baca lagu tu. Dengan anakku, sedap anakku lagi baca. Ngek peku go. Tu baca biar dia buat hitam tolaah dulu, tengok dulu, baca apa sedap dengar tu faham. Kita faham, orang dengar pun faham. Kalau kita tak faham macam mana orang lain nak faham? Tak faham lagi ya. Ni dia. Sebab itulah kena berulang-ulang, tengok tilik. Macam kita belajar ni, kalau kamu belajar saja tak balik baca kat pondok, tak balik baca kat tempat, tak faham kamu. Macam tikus tengok besi ya. Tu. Kamu tak pandai baca, tak rajin baca kat pondok, nanti kamu lah tak dapat ilmunya. Kata ilmu ni dengan membaca. Kalau siapa dia rajin membaca, orang tu dapat ilmu. Kalau rajin buah, nantilah dia tu dia berbual-bual, tak nak tu. Ingat tu. Jadi telinga dia boleh menyampaikan kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar. Apabila perkataan tu dengung-dengung dia tak baik, maka telinga kita faham kata tak baik. Apabila dengung-dengung kata perkataan tu yang baik, maka telinga kita terima baik. Tu. Dan setengah daripada segala faedahnya, faedah telinga yang bangsa akhirat itu. Faedah telinga, kegunaan telinga yang kita guna untuk akhirat ni, apa dia?
mendengar ia yang telinga akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar telinga akan Quran. Nah, tu letak nak dengar Quran. Nah, mendengar ia telinga akan Quran. Selalu baca Quran, kita selalu dengar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengar Quran itu dapat pahala telinga. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti malam-malam, seperti pagi-pagi nak baca hadis, petang-petang baca hadis ta'lim je lah tu. Itu hadis Nabi banyakkan dalam tu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kata hadis dhaif, tapi dhaif disebut beramal tak apa. Tak apa-apa hadis dhaif disebut beramal. Jangan disebut berhukum, itu tak boleh. Berhukum ke benda ni tak boleh, benda ni boleh, benda ni tak boleh, kita gunakan hadis dhaif, itu tak boleh. Nah, adapun sebab kita nak buat amal, apabila datang hadis dhaif pun boleh kita buat amal. Tu. Nah, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu telinga. Dan segala ilmu yang memberi manfaat, yang memberi guna. Ilmu bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Yang ilmu yang dapat kita amalkan dengan dia. Itu ilmu yang bermanfaat. Untuk dengar perkara tu, dengar ilmu yang beri manfaat. Jadi bermakna kalaulah ilmu yang tidak dapat beri manfaat, tak payah dengarlah dengan telinga kita ni. Tak payah dengar. Kita dengar ilmu yang kita dapat manfaat je. Dan kerana banyak ini, ni ataf pada kata mana ni? Segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penlihat. Dan panggil waw harah ataf. Dan kerana banyak ini segala faedah, dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penlihat. Tu orang panggil kerana ni ilat pada kata lebih afdal belakang. Ilat pada kata lebih afdal belakang, atau gantung di belakang. Takdirnya, dan adalah pendengar itu lebih afdal daripada penlihat. Sebab apa? Sebab kerana banyak ini segala faedah. Sebab itulah pendengar lebih afdal, lebih banyak pahala daripada penlihat. Pasal apa? Kerana kebanyakan faedah penlihat itu bangsa dunia. Tu. Kerana kebanyakan faedah penlihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Faedah penlihat dunia saja ya, akhirat kita tak dapat tengok. Tapi faedah telinga pendengar ni boleh dapat dua. Satu faedah dunia, yang kedua faedah akhirat. Dua-dua dapat ke dia. Itulah. Nah, tu pendengar. Sebab tu jaga baik-baik pendengar kamu tu. Pendengaran kamu mesti jaga baik. Mata kamu lihat, pendengar tu. Mata kamu lihat, dengar tu berhati. Apabila dengar tu silap, maka semua yang lain silap salah habis. Dengar tu saja yang memberikan hukum suatu perkara. Sebab tu telinga tu jaga baik. Kalau ada tahi-tahi telinga tu buang katik weh. Jangan duk taruh belah duk itu. Nah, hingga pirah masuk duk dalam, tak payahlah. Jaga baik telinga kamu tu. Nanti satu hari Allah Ta'ala akan cabut pendengaran kita ni, ketika itulah kita sesat. Jaga telinga baik-baik. Matamu jaga baik-baik. Telinga kamu jaga baik-baik. Itu dia. Dunia sekarang ni, dunia banyak Allah Ta'ala ujikan dengan mata kita, dengan telinga kita. Banyak Allah Ta'ala uji dengan pelihat dan dengan pendengar. Dan mata lihat, telinga dengar. Apabila telinga dengar, otak fikir. Apabila fikir, semua bercungat. Bercungat kalau dah. Hak tu takut tu. Hak tu takut semua satu. Tu dia.
Dan kerana itu pendapatkan kerana itu mendampak engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan kerana itu apa? Kerana kebanyakan faedah pelihak itu. Dan kerana itu, kerana adalah pendengar itu lebih afdal daripada pelihak. Situ lah. Ataupun dan kerana itu, kerana banyak ini segala faedah. Itu boleh. Ataupun kerana itu, kerana pendengar itu lebih afdal daripada pelihak. Kerana kebanyakan faedah pelihak itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Pasal apa? Pasal kebanyakan faedah pelihak bangsa dunia. Gitu tu. Kalau gitu kembali itu tu kepada dekat ni, hampir ni. Dan kerana itu, kerana kebanyakan faedah pelihak itu bangsa dunia. Situ. Dan kerana itu, kerana kebanyakan faedah pelihak itu bangsa dunia, mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Kerana yang buta, mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna yang tuli. Ya, buta mata lebih sempurna daripada yang tuli. Yang tuli mana telinga tak dengar. Tu. Yang buta, mata buta, telinga dengar. Tu dia weh. Mata buta, telinga dengar. Yang buta, mata buta, telinga dengar. Ni. Belik hari ni. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta, mendapat lebih sempurna, lebih cukup daripada yang tuli. Tu dia. Lebih sempurna daripada yang tuli. Kerana yang tuli ni perkara bahasa dunia dia tak dengar. Adapun yang buta ni dia dengar. Gitu dia dengar. Yang buta, mata dia buta tapi telinga dia dengar. Tak ada apa-apa. Tapi yang tuli mata lihat tapi telinga tak dengar. Itu satu masalah besar. Tu. Sebab tu orang duk tengok cerita apa kisah dengar tu. Tengok saja tak jadi. Tengok gambar ke buat wayang, buat gapo, buat cerita gapo, tengok tak ada suara, tak ada. Apabila lagi dengar suara tu, ketika tu hati kita pun tersangkut lalu tu. Tu. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya pendengar daripada mendengar yang dilarang. Itu makna kita bersyukur dengan pendengaran kita, dengan sifat pendengar yang ada di telinga kita ni, iaitu memelihara, bahasa kita sini kata jaganya pendengar daripada mendengar yang diharam. Apakah yang diharam? Seperti misal bagi diharam, seperti mengupat. Seperti mengupat. Tu, seperti mengupat. Apa mengupat? Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutlah oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang saudara engkau benci. Mutu dia ke, rumah dia ke, isteri dia ke, kenderaan dia ke, apa saja yang dia benci, yang bersangkut paut dengan dia, kita selalu berupat-upat di belakang. Tu, maka itu dilarang. Maka syarat dilarang ke mendengarkan perkara tu. Hingga syarat kata apabila di mana tempat ada tempat berupat-upat, tempat itu ada bermengupat-ngupat pada orang, maka disunatkan berak tempat tu.
pondok siapa bahaya kacak buah, bahaya mengupak, hagi berak lah sama pondok tu. Tu. Nah, ni syarat bagi sunat. Sunat kamu pergi berak kat tempat yang selalu berupat-upat, mengupak ke orang. Dia bercakap hak orang, macam tu macam ni, orang tu gini tu gini. Tak ada lain dah dunia ni orang tak kena mengupak. Semua kena mengupak belaka. Semua kena mengupak belaka. Tak ada siapa tak kena upat. Tu. Dan mengadu-ngadu. Jelah juga ni. Telinga pun kena pantan juga daripada dengar mengadu-ngadu. Orang mengadu tu, mengadu ni. Mengadu ni mana kata orang pelagak orang. Nah, orang pelagak bagi royak kita macam ni, dia royak orang tu macam tu, yang macam ni, orang pelagak orang mengadu-ngadu. Maka yang ni pun telinga kita tak payah dengar. Dan segala perkataan yang tiada baik, apa? Seperti bid'ah. Nah, perkataan yang tiada baik, yang tidak dapat pahala, seperti bid'ah, seperti perkara yang tidak ada perkara yang Nabi kita tak buat. Tu bid'ah. Perkara yang Nabi kita tak buat. Dan berbantah-bantah, berkelahi, berbantah-bantah, berbalah-balah, tak payah dengar lah. Orang duk balah, duk kelahi begitu ini tak payah dengar. Dan seperti mendengar suara perempuan. Ni bahaya sekali. Lebih-lebih lagi orang kita suka cakap perempuan. Dengan handphone je, tak ada ni. Siapa cakap? Ongek dengan handphone. Dan muda beliau ni orang laki-laki yang tidak ada misai dan janggut. Laki-laki yang comel, tidak ada misai dan janggut, panggil muda beliau. Suka bercakap dengan dia. Yalah juga itu tak boleh kita dengar. Tu seperti mendengar suara perempuan dan muda beliau. Tu. Tapi kata tak boleh ni. Mula-mula hera ni, jika ditakuti daripadanya, daripada mendengar suara perempuan dan muda beliau ni, akan fitnah. Jika ditakuti daripada mendengar suara perempuan dan suara muda beliau tu, ditakuti akan fitnah. Bermakna kalau tidak ditakuti fitnah, maka tak ada apa-apa lah cakap dengan betina, dengan perempuan atau dengan muda beliau, tak ada apa-apa. Tapi kalaulah kita tak dapat fitnah cakap perempuan je, hati kita tu macam tidur cak jera. Hati kita ni ingat kat dia, kerana dia ni seorang perempuan yang cantik dah. Apabila sampai tara tu, mesti kena jagakan pendengaran kita daripada cakap dengar suara perempuan. Suara perempuan ni bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Tu. Apabila kita dengar dia jadi fitnah, maka situ tak boleh. Kita dengar perempuan, suara perempuan, dengar nasyid apa, lepas tu kita jadi fitnah dengan suara tu, tidur tak jera. Tu. Suara perempuan bukan aurat. Itu kamu tamat. Kata suara perempuan bukan aurat, dengan nasyid, dengan apa tu ni, daripada suara perempuan yang suara sedap merdu tu. Tu. Tak apa, sekiranya tidak ada fitnah. Tapi apabila ada fitnah, maka itu tak boleh membawa kepada kita ni. Kalau tak dengar, dia tidur tak jera, malam-malam dia ingat suara dia, sedaplah suara. Tu. Dengan nasyid begitu gini, masa rindu dah dia. Tu. Tak boleh lah begitu tu. Tu dia. Kalau hati kita tidak ada fitnah, tak apa kita dengar dia tu, kerana suara perempuan bukan aurat. Yang jadi auratnya tubuh badan dia. Tubuh badan dia tu dikatakan aurat, kemaluan. Dan seperti mendengar perkakas permainan, jadi haramkan perkakas. Apa? Alat-alat permainan. Jadi haramkan apa? Seperti serunai. Serunai macam mana? Serunai yang bahasa apa? Tempat siuk dia tu macam pucuk itik. Tempat siuk dia ni. Ni. Tempat siuk dia ni macam pucuk itik. Lepas tu kat keluar ni macam terbuka.
Macam hall mikrofon. Hall tu. Nah, terbuka. Itu sunai. Sunai itu tidak ada khilaf, haram. Karena jadi dontri, jadi suara dia tu jadi suara dia dengan tidak buat apa-apa, pakai siuk pun jadi lagu. Jadi suara lagu. Ada pun kalaulah sunahnya sepatu putung, mesti buluh seputung. Itu khilaf ulama. Kata setengahnya boleh, kata setengahnya tak boleh. Nak kata haram qat'an, tak. Tu macam buluh seputung, buluh ni kita misal lah, buluh seputung, buluh. Lepas tu ya ada kat sini, ada lubang kat sini. Lepas tu ada lubang sini. Maka jadi lagu tu dia buat. Dia buat. Maka sebab dia buat baru jadi tu. Nah, hak tu khilaf, kata setengah harus, kata setengah tak harus, tak boleh. Maka apa ulah khilafiyah gitu gini, kita tak boleh nak dengar semua, tak boleh. Kita dengar lama-lama sekali gitu yalah. Nak buat supaya makan nasi tak boleh tu bangga sunai. Ada pun sunah hanya pucung macam itik tu, hak tu tak boleh tu. Pucung macam itik, pucung dia tu apa? Tempat siuk dia tu macam pucung itik. Kita letak dia, kita siuk, tu tak boleh tu. Tu sunai tu tak boleh. Dan gendang, gendang. Maka gendang ni pun ada yang boleh, ada yang tak boleh. Hak gendang yang boleh macam mana? Hak boleh. Iaitu gendang yang bahasa straight, tutup sebelah tak tutup sebelah. Macam gendang orang tutup, orang pukul kat masjid dulu. Dulu hari tu belum pada ada speaker ni. Orang katak gendang tu, tum. Dia ambil batang pokok kayu, pokok tar. Ambil pokok tar, dia kerak. Kemudian ayat ambil belulang kerbau. Ambil belulang kerbau tu, maka paku kat tu, kat batang tal, batang pokok kayu tu. Lepas tu katak pukul sampai waktu masuk tu waktu orang dengar dah. Kalau orang mati dalam kampung, dia katak dia pukul 3 kali. Kalau katak 3 kali, itu tahulah kata dalam kampung tu ada kematian. Apa tiba-tiba mikrofon tiba ni, yang tu tak boleh lah, haram berat dah. Pasal kita tak kenal benda. Dulu hari tu orang tak dalam masjid benda tu. Tak ke masjid ni, masjid nak masuk waktu katak tu, sudah pukul yang tu baru lagi azan. Allahu akbar. Kalau tak pukul yang tu, orang tak dengar kata masuk waktu. Pukul dulu. Maka gendang macam mana tu? Gendang yang bersterik. Yang tidak bolehnya gendang macam mana? Gendang yang tutup sebelah ni, lepas tu tengah tu macam butuk macam tu. Hak tu tak boleh. Kerana kita katak dia tu sudah jadi suara dah apa? Ya gua tu. Ada pun kalau lah yang tutup tapi sama, itu harus. Tapi tempat kita ni tidak mengalami benda tu, orang pukul kata haram semua. Kalau tu dengar tak boleh, bawa dengar, cuba kita pergi lain pada tempat kita. Tempat kita ni kalau mai benda tu, benda tu kita mai benda baik, tak ada apa. Ambil, mari kita pukul, kita selawatkan Nabi, kita baca qasidah. Akan tetapi mari satu kelompok, satu golongan yang juhalat, yang jahil-jahil tu, bukannya buat qasidah dah, bukannya buat bawa berdah, bukannya buat selawatkan Nabi, bahkan dia tu mai berkata yang karut lah, seperti badike, yang kulit, dah lah. Sebab tu ulama-ulama kat sini dia sadul bab, kata tutup itu. Tak payah buka, nanti buka fitnah banyak lagi daripada yang baik. Kalau tu kat sini tutup. Tu dia. Tu gendang. Serunai gendang. Maka gendang yang tak bolehnya iaitu tutup sebelah ni, pas tengah tu bengkok tengah. Kalau sama tu, macam ni, tutup ni, itu harus. Atau tutup sebelah, buka sebelah, itu harus. Ni gendang. Kita tahu gendang.
yang ada orang kata kumpang. Kumpang ada kumpang. Kumpang tu benda nipis tu. Dah, so Arab panggil duf. Duf, maka duf tu harus. Nah, orang ni kata haram, kita tak payah jawab dia. Dia kata haram kerana dia pegang ulama kata haram. Orang yang kata harus, hanya harus. Maka apabila ada berkhilafiyah itu gini, tak boleh kita sentiasa dengar benda tu. Lama-lama sekali kita dengar dalam kereta ke, ada pergi mana-mana kita dengar, bukan dalam rumah kita pun dum 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 ish 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 tu. Tu lah. Tu benda yang kita nak dengar tu kena faham, kena tahu baru kita boleh dengar. Dan pula bukan semata-mata orang dengar tu. Bukan semata-mata orang dengar. Kena tengok orang macam mana nak beri dia dengar. Kalaulah dia tu macam orang buas, nah orang buah, orang tak berjuruh, tak boleh dengar benda ni, pasal jadi ngaruk benda bagi dia. Karuk bagi dia. Jadi apa, jadi benda tu jadi tak baik bagi dia. Tu dia kena bagi orang yang hati baik dengar benda ni jadi baik. Tapi orang hati yang tak baik dengar benda ni jadi disco pula. Jadi disco. Jadi apa habis jadi bagi dia. Tu bukan semua tu boleh dengar tu. Nah, tu. Sebab tu kita tengok kita Imam Ghazali rahimahullah taala, dia suka dengan alat permainan macam ni. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Lepas dia zikir, kuat zikir, dia nak rehlahkan bin nafsi dia, nak rehlah tubuh dia, dia katak genang. Sebab tu ahli tasawuf suka macam ni, pasal dia nak rehlah hati dia. Penat di dalam zikir, penat di dalam amal ibadat, dia adalah pukul-pukul gendang, pukul-pukul tu adalah dia tu. Tu dia. Apalah tu? Maka diserunai dan gendang ni ada yang harus, ada yang haram. Maka kita kena kenal benda tu baru dikatakan harus. Dan jangan engkau tertipu. Jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Kalau siapa kata serunai itu halal, kamu tak payah kena tipulah kata benda tu halal. Benda tu haram je tu. Sebab tu kena benar-benar serunai macam mana? Serunai benda tu mizmaz, bahasa Arab mizmaz. Mizmaz ni macam apa ayat ni? Macam tempat siuk dia tu macam pucuk itik. Yang tu tak boleh. Tempat siuk dia tu macam pucuk itik. Nah, yang tu tak boleh. Tu. Kalau orang kata tak apa serunai tu halal, tak payah kena tipulah, dia kata, kerana serunai ni haram. Tu. Pasal apa? Jangan tertipu, jangan kena tipu kerana perkataannya itu perkataan mereka yang menghalalkan akan mendengar bahawa serunai itu tu. Kerana perkataannya itu perkataan mereka yang menghalalkan mendengar bahawa serunai itu menyalahi ia perkataannya akan Quran dan hadis Nabi SAW. Dia tak sama, Quran pun larang, hadis Nabi pun larang. Nah, benda dengar-dengar ni kita tengok benda dengar-dengar. Habis kena benda. Apa dulu tak kena benda, hukum tak sunah, hak siuk sunah. Siapa nak week tu pun tak boleh juga. Week. Haram dia tengok itu tak kena benda. Tapi apabila kita pergi cari kena benda, kita tak kena weh. Nah, kita tak kena benda hukum kata haram dah. Benda khilaf jangan kita mempasikkan orang. Orang dengar benda tu jangan kita dia tu fasik. Jangan hukum dia macam tu macam ni, pasal benda tu khilafiyah. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Maka serunai hak mizmat tak boleh tu macam rupa saat ni lah. Rupa dia tu. Nah, tu dia. Tu. Tapi benda ni kalau orang dengar tu semata-mata dengar tak boleh juga tu. Nah, dengar buat sedap telinga. Nah, orang dengar ada pahaman dalam tu, ada perkara dalam tu. Gitu dia. Sebab tu ahli tasawuf, ahli tarekah dia suka dengan benda ni. Tapi dengar bukan dengar semua. Lama-lama sekali dia dengar untuk merehlahkan diri dia. Ahli tasawuf. Kita bukan ahli tasawuf, dengar sikit-sikit. Bahkannya kalau kita dengar tak pandai, membawa pada kita tu rusak pula.
maka lazimkan olehmu, yang ditetapkan olehmu, memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji. Memeliharakan, jaga kependengaran engkau, dengar-dengar daripada perkataan yang keji. Dan yang sia-sia. Apa kata yang keji? Mapuh, bangau, jilat cok saja. Dan yang sia-sia, jangan dengar apa yang berbual-bual. Berbual sampai cerah, tapi yang mana yang musoneh larang ni semua kita suka bukan ni. Beh-beh kita duduk pondok, sukalah. Pas buku lepas buku. Nah, Haji cakap banyak sekali, mu nak kelik bila nak balik? Aku tak apa ke minggu depan tu lah apa. Bunyi kata apa lah si kelik dah ni. Tu. Siap teriak aku tak kelik ni. Teriak aku tak kelik ni. Kelik apa tak ada bedah kelik apa. Tu mai teriak selalu dah. Tu dia dah. Tu perkataan dengar, nak jaga tu, jaga dengar perkataan yang keji dan yang sia-sia. Pasal apa lazim memelihara? Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia mereka dengan mereka yang berkata-kata tu. Orang yang cari kedengaran dari pendengar tu, orang yang dengar, dia tak ada cakap apa-apa ni. Dia dengar saja orang duk bercakap benda keji. Nah, duk maki ke orang, duk mengadu-madu hal orang, duk mengupak-ngupak apa itu ini. Dan orang duk bercakap sia-sia saja tu. Linga lagi dengar, tapi dia tak ada cakap apa ni. Akan tetapi dia dapat berkongsi dosa bersama. Dosa dapat berkongsi bersama tu, walaupun dia tidak dengar. Kita tidak main, dia berjudi. Kita tak berjudi, tapi kita pergi lihat orang berjudi. Maka apabila datang boleh ambil semua. Orang berjudi dan orang melihatkan berjudi. Dia kata aku tak ada tinggal, tak ada lihat, aku dengar saja. Dengar pun sama juga. Tu dosa bersama tu, sama berkongsi, bersekutu pada dosa perkataan yang haram itu. Kita suka dengar bercakap benda haram, maka kita akan dapat dosa juga walaupun kita bukan orang dengar. Walaupun kita bukan orang yang bercakap, tapi kita pergi dengar, suka dengar perkataan tu, maka haram sampai kita. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu khabar mendatangkan was-was ke dalam hati. Kalau siapa dia suka dengar perkataan yang sia-sia seperti berbual-bual, bual-bualan tu, dan yang keji-keji, mengupak, mengadu apa saja gitu ni, sukalah dia dengar macam tu, mendatangkan was-was ke dalam hati. Akan mendatangkan was-was, kacau bilau dalam hati dia, ragu-meragulah hati dia tu, akan boleh dapat rasa was-was, rasa syok, rasa ragu-ragu, kerana kita suka dengar perkara yang sia-sia dan perkara yang jadi keji. Tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Perkataan yang didengar tu sama dengan makanan. Setengah daripada perkataan memberi manfaat, dan setengah dari perkataan memberi mudarat. Dan setengah perkataan yang didengar tu penawar, dan setengah perkataan yang didengar racun. Jadilah perkataan supaya makanan. Maka ada juzuk dalam perkataan tu beri manfaat, ada satu juzuk daripada perkataan yang didengar tu memberi mudarat. Ada satu juzuk penawar, satu juzuknya racun. Tu. Bahkan berkekalan perkataan itu, perkataan yang didengar, bahkan berkekalan, sokmo sentiasa perkataan itu, perkataan yang didengar tu di dalam hati. Di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut.
perkara yang kita dengar tu, kalau benda baik ke benda tak baik ke, lebih kuat pada makanan yang kita makan selalu dalam perut tu lagi. Benda yang kita makan dalam perut boleh dihilangkan apabila dikeluar. Tapi pendengaran perkataan yang kita dengar itu, perkataan yang dia dengar tu susah nak hilang weh. Kadang-kadang sampai mati dia duk bawa lah hati dia. Tu perkataan macam mana? Perkataan yang bermudarat, perkataan yang diracun. Tu sebab tu bahkan berkekalan perkataan itu, perkataan yang didengar itu di dalam hati, berkekal dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Karena makanan dalam perut selalu dia keluar, selalu keluar. Tapi pendengaran perkara yang kita dengar itu susah nak keluar, bahkan bawa kita sampai mati pun ada. Tu pasal apa? Kerana apakah lebih lama? Kerana makanan itu hilang ia makanan dari dalam perut besar dengan tidur, dan upama mau tidur. Apa mau tidur? Seperti bermain-main, berlompat-lompat, maka makanan di dalam perut besar tu hilang dengan sebab kita tidur, sebab bermain-main tu, ia hilang sendiri dia. Dan terkadang berkekalan ia makanan di dalam perut beberapa hari sahaja, kemudian hilang ia makanan dengan makan pencahit. Apa pencahit? Julap, yang ni ubat. Dengan makan pencahit. Apa pencahit? Julap ni ubat lah. Julap apabila makan dia keluar habis semua. Dengan makan pencahit julap. Ada perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang perkekalan ia perkataan yang jatuhlah hati tu. Maka terkadang berkekalan ia perkataan tu di dalam hati. Seumur hidup, yang ni sentiasa sepanjang umur. Seumur hidup ni sepanjang umur. Perkataan yang selalu jatuhlah hati kita tu, yang selalu jatuhlah hati kita tu, akan bersama dengan kita sepanjang umur tu, seumur hidup. Maka jika ada perkataan itu, perkataan jatuhlah hati, perkataan yang jahat, kalaulah perkataan yang jatuhlah hati dia perkataan yang jahat, perkataan yang tak baik, maka sentiasa perkataan itu, maka sentiasa perkataan itu memfitnahkan, menjahatkan dan mendatangkan was-was dengan sebab perkataan tadi. Bahkan terkadang mensababkan bahkan terkadang mensababkan ia perkataan yang jatuhlah hati itu akan kebinasaan yang besar. Apa mensabab? Menjadi sabab. Bahkan terkadang menjadi sababkan ia perkataan yang jatuh dalam hati itu akan kebinasaan yang besar, akan datang binasaan yang besar sekali. Kalau perkataan jatuh dalam hati, kenapa? 3 hari kita tak hilang lagi, bahkan selalu kita tilik kat muka orang yang kita nak marah tu. Bila masa pun tak hilang, susahlah nak hilang. Sebab tu hati kita ni, dibuat baikkan dia, jubilatil qulub, diperangaikan hati-hati ni, diperangaikan hati ni ila kepada hubbiman ahsana ilaiha, kepada kasih ke mereka yang buat baik kepada hati kita. Wa bughdiman asaa ilaiha, dan mereka dan marah kepada mereka yang selalu buat jahat kepada dia. Itu hati. Jadi siapa buat baik pada kita, kita baik dengan dia tu. Kalau orang tak buat baik dengan dia, dia betul buat baik dengan dia tu.
Itu tabiat hati. Sebab itulah kalau perkataan yang menjadi luka dalam hati dia, susahlah nak hilang dia tu. Susah. Bahkan terkadang mensababkan perkataan itu akan kebinasaan yang besar, membawa pada mati. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal, orang ada akal ni, bersungguh-sungguh pada memelihara pendengarnya, pendengar orang. Siapa dia yang mengaku diri dia ni tak ada akal, maka jaga baik-baik, jagakanlah benar-benar pendengaran dia tu. Dan segala anggota orang yang berakal. Bilakah melihara tu? Bila sebelum ditanya daripada pendengar. Sebelum ditanya daripada pendengar dan segala anggotanya tu pada hari kiamat. Sebelum ditanya daripada pendengar dan segala anggota. Bila tu ditanya? Pada hari kiamat. Mana dalil? Setelah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat rakam 36. Artinya bahawasanya pendengar dan pelihat dan hati sekalian itu, pendengar dan pelihat dan hati akan ditanya daripada pendengar dan pelihat dan hati pada hari kiamat. Pendengaran kita selalu duduk kat kita, pelihatan kita selalu duduk kat kita, dan hati kita selalu kita gunakan dia. Akhirat esok Allah Ta'ala akan soal satu persatu. Pendengar, mu dengar gapo di atas dunia? Maka Yusuf ni pun jawab, ni aku dengar lagu mengorak. Mu dengar gapo weh telinga atas dunia? Aku dengar lagu Praciwik, ya dah. Banyak lagi kita dengar apa tak dunia ni. Benda yang haruh belana tak dengar. Bahkan kita tengok kedai-kedai orang-orang makan dah. Kalau kita tengok dalam tu, Islam banyak, Melayu pun banyak, tapi buka lagu siam ya tengoknya. Kamu orang Melayu, apa tak buka lagu Melayu? Lagu Melayu dah. Naksib Melayu pun ada, Arab pun ada. Biarkan orang tu suka dengan benda tu. Ni. Tapi adalah satu hadis, ingat baik nah. Tapi hadis ni hadis gharib. Hadis gharib mana orang yang meriwayatkan hadis ni seorang saja. Wa kullu gharibun ma rawin faqat. Hadis gharib ni orang yang riwayat hadis ni seorang saja. Apa? Iaitu siapa dia dengar akan lagu, dengarkan lagu mengorak ni, tidak ada faedah lagu yang dengar, bukan qasidah, bukan anasyid, tapi suka dengar lagu. Tu. Nah, datang di akhirat esok tak boleh dengar Nabi SAW baca Quran, walaupun dia masuk syurga sekalipun. Tu dia masuk syurga sekalipun tak boleh dia dengar Nabi itu baca Quran. Tu dia. Tu salah tu. Lepas tu seksa orang dengar benda tak baik ni. Nah, dengar benda tak bagus ni, iaitu tak teruk dia seksa dia. Ia ambil timuh, ia peracurkan timuh dengan api neraka, ia curah masuk dalam telinga kita. Lepas tu kamu nak tahu kata sakit tak sakit, cuba ambil timuh ni jenis perak lah. Timuh panggil, orang bubuh di pukat-pukat di jala-jala di timuh untuk beratkan jatuh dalam air tu. Ambil timuh tu bakar. Lepas tu cuba kamu bubuh dalam telingamu
sedap ke tak sedap? Sedap yang manis ya. Oh. Nah, tu dosa balasan dia. Kalaulah tidak bertaubat. Kalau taubat, alhamdulillah Allah Taala ampunkan semua. Tapi tak taubat, tak istighfar, maka itu balasan dia. Ya ambil timuh, ya peracurkan timuh tu. Nah, peracur timuh tu curah dalam telinga. Macam orang kita banyak sekarang nak tidur, masuklah tengok dengar lagu, dengar apa itu gini. Nah, tak dengar perkara yang dikatakan ulama kata harus. Ulama kata dengar benda ni harus, tak dengar. Nah, dengar benda yang ulama katanya haram. Tu itu tempat takut bagi kitanya. Apabila jumpa dengan Allah Taala, Allah Taala tanya, "Hei manusia, aku bagi telinga pada kamu, ada kamu dengar ke Quran?" Dah. Mau dengar ke apa? Dengar lagu je ada. "Hei mata, aku bagi mata kamu, ada kamu pernah tengok orang soleh, orang alim tengok Quran?" Dah. Kamu tengok apa? Tengok ngaruk-ngaruk itu. Tanya mata. Tanya hati pula. "Hei hati, aku bagi hati kepada musuh fikir berkenaan kekuasaan aku. Tapi kamu tak fikir kekuasaan aku, mu nak fikir apa hari-hari?" "Aku duk fikir hal dunia. Aku nak buat macam mana aku boleh naik di atas langit. Duduk langit pertama, langit kedua, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Isra Mi'raj. Aku duk fikir itu sekarang ni. Aku nak buat kapal jet naik atas ni." Duk pisau hari-hari. Nah, hari-hari di fikiran dia tu tak jadi faedah. Maka semua tiga-tiga ni Allah Ta'ala ke soal. Kenapa? Kerana tiga-tiga ni anggota yang besar. Kalau tiga-tiga ni baik, tangan kaki jadi baik. Kalau tiga-tiga ni tak baik, kaki tangan pun tak baik juga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tiga ni ya. As-sam wal basar wal fuad. Pendengaran, pelihat dan hati, fikiran kita. Kenapa? Kerana tiga anggota inilah yang paling besar sekali terhadap kita hari-hari. Kalau tiga ni baik, semua anggota jadi baik. Kalau tiga-tiga ni tak baik, semua anggota kita tak baik. Mata lihat, telinga dengar, otak fikir, hati tiba, tak mikir. Baik. Tu dia. Nah, cuba kamu berbalik ke pondok, kamu renung duk seorang kamu ni, sungguh kau abang royak. Sungguh hatimu meretahkan kamu. Allahu akbar, Allahu akbar. Hati mengata, dan lagi tidur sikit lagi. Baru bang di masjid baru. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, dia ni bang lanjut ni, boleh lagi tidur. Yang bang lanjut, ya azan lanjut, lanjut panjang-panjang. Tu. Nah, tu bawa pada kita, hati kita je, otak je fikir, hati terima. Nah, cuba kita buat program, buat aturkan bagi diri kita, letakkan masa ni aku jaga, masa ni aku buat tu buat ni, maka gitulah hati kehidupan kita baru ada peraturan. Tertib peraturan ni syarat kita hajar tu. Rasulullah SAW kalau tidak ada peraturan dalam hidup, dia tak keluar ke mana-mana. Dia selalu duduk kat tempat. Dia tak pergi kat situ, tak pergi kat sini. Dia ada peraturan bagi dia. Kalau yang dah hendak keluar kat rumah, mesti ada peraturan dan program bagi dia. Dia nak pergi kat anda gini, dia pergi. Kemudian dan dalam hal dia berjalan, dia tak berjalan macam apa, ikut ruku lambat ni. Ada. Lalu Rasulullah bila keluar dari rumah, tidak gunakan masa dalam dia sia-sia, tak ada. Keluar dari rumah terus pergi tempat tuju. Selesai apa dah selesai, balik. Tu Rasulullah dia berjalan tu. Sahabat kata Rasulullah berjalan, tapi aku kena lari. Cepatnya dia lah. Kalau gitu kamu kalau pergi jumpa Habib Umar je lah. Habib Umar mula-mula apa siapa, orang kata nak tengok Rasulullah
nak tengok amalan Rasulullah macam mana, lihatlah Habib Umar. Kita pun dah lah hati kita, yo kau. Mulut tak kata tapi hati dia kata. Orang tu nak tengok akhlak Rasulullah, tengokkanlah Habib Umar. Nah, nak tengok akhlak Rasulullah, tengok akhlak Habib Umar. Lalu Habib Umar sentiasa muka dia ni selalu senyum. Nah, selalu senyum, dia muamalat dengan orang pun, dia bermain dengan orang pun, dia ajar murid-murid dia buatlah muamalatlah dengan baik. Layang-layang dia biar baik-baik. Walaupun dia layang kat kita tak baik, tapi kita layang kat dia baik-baik ya. Lepas tu dia berjalan pula. Dia berjalan ni, kita nak berjalan turut dia, nak ikut dia tu, mesti kena lari baru sempat. Nah, kalau tak lari, tak dang Habib Umar. Dia berjalan biasa. Tapi kita ni macam jalan cepat dah. Tak sempat lagi dengan Habib Umar. Situ, ya, itulah Rasulullah jalan. Karena Rasulullah, dia nak pergi ke mana-mana, dia ada tertib, ada peraturan bagi dia. Habib Umar begitulah. Kalau tak ada tertib, dia tak keluar mana-mana, dia masuk maktabah, dia mengarang. Dalam kitab mengarang apa, tengok mutalaah kitab. Kalau dia nak keluar ke mana-mana, mesti ada peraturan, ada program. Hari ni ada pergi mana-mana, maka orang bagi dia program dia. Orang nak minta apa-apa kepada Habib Umar, tak payah ayat kat dia, bagi orang ada pengurus dia. Pengurus dia bagi, aturkan dalam program, atur. Maka ambil benda tu bagi Habib Umar tengok. Pukul ni pergi sini, pukul ni sini, balik sana. Baru dia keluar. Kalau tak ada program, dia tak ada pergi. Itu Rasulullah. Rasulullah tu nak pergi ke mana-mana, mesti ada program, mesti ada peraturan. Dia pergi ya. Kalau tak ada peraturan, tak ada program, Rasulullah tak pergi. Dia diam saja. Kerana dia tak gunakan masa untuk sia-sia. Tu Rasulullah. Kita ni gitulah. Kadang-kadang kita kira, kadang-kadang tak kira. Tu. Masya-Allah, tu. Itulah pendengaran kita. Maka kesimpulan daripada telinga ni, dengarkanlah perkara yang baik-baik. Apabila kamu dengarkan yang baik-baik, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Itu kesimpulan dia. Tu, kerana telinga akan disoal, mata akan disoal, hati akan disoal. Maka apabila kita tak jagakan telinga kita, tak jaga mata kita, tak jaga hati kita, maka kita rugi, sesal lagi akan datang. Banyak sesal. Kerana perkara tu menyebabkan kita jadi sesal. Itulah amalan telinga, amalan mata. Kalau kita kira pergi mari nak masuk syurga ni payah. Turut amalan kita lah. Kalau mengikut amalan je kita kerja ni, memang tak boleh masuk syurga. Hanya selalu kita kerja ke amal sekarang ni, kerja ibadat, harap rahmat pada Allah SWT. Kalau kita nak harap amalan kita syurga, tak. Amalan kita ni cedera, selalu cedera. Tu rusak, selalu rusak. Semayang, cedera selalu semayang. Lalu tu kita buat amal ibadat dan buat amal kebaikan, kebajikan itu kerana harap rahmat pada Allah Ta'ala. Apa yang dapat rahmat pada Allah, Allah Ta'ala bagi syurga. Ada situ. Bukan kata amalan kita ni boleh beli syurga Allah Ta'ala. Tak. Kerana kita ni sentiasa bangun pagi sampai tidur malam tu, mana kita duduk dalam maksiat banyak. Kita tak ada nama maksiat, tapi maksiat selalu datang dengan kita. Itulah. Oleh itu, banyakkanlah istighfar dan taubat pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.